tu kan tujuan hidup. Hidup untuk Tuhan, untuk Tuhan sayang kita. Kita buat baik, orang nampak tak nampak, tu tak penting, Allah nampak. Kita buat baik, kalau kita tinggal kebaikan sebab orang cakap, mana kita hidup untuk orang. Kalau kita buat baik, kita buat apa kebaikan, orang tak hargai. Penat dia buat baik, letih buat baik, penat tolong orang, penat buat itu ini, habis duit aku semua sekali dah. Penat semua sekali, kau cakap pula bukan-bukan, halang pula aku, dan tak tolong satu sen pun, pandang pun tidak, sokong pun tidak, hina pula bukan-bukan, cakap bukan-bukan. Malah aku nak buat, senang aku duduk rumah, tidur. Contoh kalau saya fikir macam tu. Ada terfikir. Bila terfikir macam tu, kita rasa nak buat macam tu. Maknanya kita hidup untuk orang. Kenapa kita nak tinggalkan perintah Allah, kebaikan, menolong orang, mencari rezeki yang halal, apa tuan-tuan buat sebagai isteri, berkhidmat untuk suami, berkhidmat untuk isteri, berkhidmat untuk keluarga, berdakwah. Tiba orang cakap, kita tinggal. Jadi hidup kita ni macam mana nak dekat dengan Tuhan, macam nak sampai pada Allah kalau kita meninggalkan kebaikan kerana kata-kata orang, kerana idea orang, atau bukan idea lah, kata mungkin paksaan orang, mungkin kuasa orang. Sebab dia ada kuasa, dia boleh tindas kita. Sebab dia ada di seseorang, dia boleh buat tak baik ke kita, dia boleh begitu, beri tekanan macam-macam. Kita rasa sedih. Tak ada siapa boleh buat apa. Jangan hidup untuk orang, hidup untuk Allah. Itu nombor satu. Kenapa manusia tak bahagia? Sebab tujuan hidup dia salah, sebab dia puji yang salah, pergantungan dia salah, dia minta pada yang salah, dan dia terlupa tujuan hidup. Jadi jangan pernah hidup untuk orang, hidup untuk Allah sayang. Ni kita cakap ni orang tak nampak. Dapat pahala ni, yang bagi pahala siapa? Allah. Kita buat baik, yang bagi pahala orang ke Allah? Allah. Kita buat baik, sedekah, yang nak balas sedekah kita orang ke Allah? Allah. Kita buat apa-apa usaha, yang nak hargai kita, kita nak hargai orang ke Allah? Allah. Sebab daripada kecil pun kita susah, tak ada pun orang datang nak bagi kita hari nak suap makanan tu, kita tak ada. Jadi kita jangan hidup untuk orang, kita hidup untuk Allah sayang kita. Kalau ini niat hidup kita jadi bahagia. Macam mana nak kuatkan niat ni? Niat kita memang niatkan Allah, tapi kadang iman kita tak kuat, ujian datang, kuat pun jadi tumbang. Jadi apa nak buat? Puji Allah, agungkan dia. Jangan berhenti puji dia. Beritahu ke anak, agungkan Allah, besarkan Allah, besarkan Tuhan. Bila manusia hidup untuk Tuhan, CCTV pun tak dia ada CCTV, tak ada CCTV sama. Gelap ke terang sama. Orang cakap terima kasih atau orang tak ucap terima kasih, atau orang hina dia, apa saja dia buat, dia tak mengubah hidup dia, sebab hidup untuk Allah sayang. Untuk tu hidup untuk Allah sayang. Bila kita niat begini, Allah akan sayang pada kita. Jadi agungkan Allah, besarkan dia. Pagi-pagi subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim, 100 kali baca pagi-pagi. Nabi SAW ajar. Nanti Allah ampunkan dosa kita Allah sebanyak buih dalam laut. Ucap la ilaha illallah 100 kali pagi. Pagi-pagi sebelum subuh atau lepas subuh tu baca. Nanti Allah beri wajah kita bercahaya macam bulan purnama. Orang yang selalu cakap kalimah ni, hati dia tenang. Orang yang cakap kalimah ni, agungkan Tuhan ni, hati dia tenang. Selalu cakap kalimah, zikir kalimah dan fahami maksud dia. Cakap pula pada anak-anak. Lepas subuh zikir, lepas tu terang pula cakap macam ni. Cakap-cakap ni kebaikan, dakwah ni kebaikan. Setiap patah huruf ni Allah kira. Dakwah ni Allah kira. Jadi setiap patah cakap ke anak-anak, beritahu ke anak-anak, nak, yang jaga kita ni Allah. Dia sayang kat kita nak. Yang abang sayang kat awak, abang cinta kat awak. Bidadari abang sayang kat bidadari abang, dunia akhirat. Daripada hari pertama jumpa sampai sekarang, bidadari abang ada kat hati, dan tak ada siapa boleh ubah tu. Dia yang beri rasa cinta tu, dan dia kekalkan rasa cinta tu. Dia yang temukan kita. Jadi yang beri semua ni Allah. Dia boleh beri, dia boleh ambil semua. Jadi hidup kita kena terima kasih kat dia, bergantung kat dia. Dulu kita tak pernah kenal, akhirnya kita bertemu. Kita tak pernah kenal, akhirnya kita bertemu. Kita tak merancang untuk berkenalan, kita pun tak rancang untuk bertemu. Dan mungkin lepas bertemu, kita pun tak rancang nak bernikah. Kita mungkin jeling-jeling jauh-jauh begitu saja, suka-suka. Tapi akhirnya Allah jodohkan kita. Puji-puji bagi Allah macam mimpi. Daripada rasa macam mana nak mula perkahwinan, sedar dah ada anak 4 dah. Sedar dah bersama dah berbelas tahun. Jadi tak ada siapa yang boleh beri pertemuan, aturkan pertemuan kita ini melainkan